Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sambung 1.1.5. Okey, boleh buka buku teks muka surat 22. Okey, dalam bab ni kita akan menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan disesuai berdasarkan gambar raja blok yang terlibat. Okey, sebelum tu kita cerita dulu apa dia antara produk mekatronik yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni yang awak dah buat gambar raja blok. Tapi hari ni kita nak tengok salah satu produk mekatronik adalah kereta kawalan jauh. Jadi, masa kita nak mengawal kereta kawalan jauh yang merupakan salah satu produk mekatronik tu, sebenarnya apa masalah yang kita hadapi? Okay, ada beberapa masalah semasa kita mengendalikan kereta kawalan jauh. Yang pertama, kereta kawalan jauh ni tak ada kelajuan. Dia bukan macam kereta yang kita bawa tu. Kita boleh bawa 70 km sejam ke 80 km sejam ke. Kereta kawalan jauh tak ada. Yang kedua, kereta kawalan jauh tak ada lampu. Dan yang ketiga, kereta kawalan jauh juga mudah rosak apabila berlanggar dengan pintu. Jadi, untuk mengenal pasti masalah yang terdapat pada kereta kawalan jauh tu, kita perlu buat model fungsi. Model fungsi ni, kalau awak masih ingat, kita belajar masa tingkatan 2 bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Kita belajar masa bab 1 macam mana cara nak buat model fungsi. Tapi masa tu kita belajar cara buat model fungsi yang ringkas. Hari ni kita belajar cara buat model fungsi yang lebih complicated sebab dia melibatkan produk mekatronik. Okey, ini adalah model fungsi untuk kereta kawalan jauh. Okey, bila kita dah buat model fungsi, kita perlu buat analisis berantai punca kesan. Macam mana dia analisis berantai punca kesan? Ini dia analisis berantai punca kesan. Yang ini pun kita dah belajar masa tingkatan 2, di mana awak perlu kenal pasti masalah tu berpunca dekat mana. Macam mana nak kenal pasti masalah tu? Kita perlu mengajukan soalan sampai soalan tu berakhir dengan batasan atau limitasi. Okey, contoh, kita kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Kenapa? Yang pertama, dia mudah rosak sebab badan dia tak kuat, kekuatan badan dia rendah. Kenapa? Sebab gerak balas pengendali, orang yang pegang remote ni perlahan untuk berhentikan kereta kawalan jauh sebelum berlaku pelanggaran. Kenapa? Sebab tiada tindak balas secukupnya untuk kita berhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Maksudnya cukup gerak balas untuk awak elakkan pelanggaran. Jadi tak sempat nak berhenti, kereta tu dah langgar dinding dulu. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, kereta kawalan jauh susah nak dikawal apabila berada dekat kawasan gelap. Kenapa? Sebab penglihatan orang yang kontrol kereta tu terhad sebab kereta tu dah masuk kat kawasan gelap. Kenapa? Sebab kurang pencahayaan pada laluan kereta kawalan jauh. Untuk pengendali itu cegah daripada kereta tu berlanggar dengan dinding ataupun halangan. Jadi, batasan pada kereta kawalan jauh adalah pencahayaan di kawasan yang gelap dan gerak balas yang perlahan untuk berhentikan kereta kawalan jauh tu. Bila kita dah dapat tahu punca masalah ni, kita buat analisis untuk tentukan kaedah pemisahan yang mana satu. Yang ini pun kita dah belajar, kaedah pemisahan ada dua, kaedah pemisahan masa dan kaedah pemisahan ruang. Kaedah pemisahan masa apabila pencanggahan fizikal dia berlaku pada masa yang berbeza. Kalau kaedah pemisahan ruang pula apabila pencanggahan fizikal dia berlaku pada masa yang sama. Jadi, adakah kita perlukan kereta tu berlampu pada sepanjang masa? Tak kan? Kita cuma perlukan kereta tu berlampu bila dimasuk kawasan yang gelap. Jadi, dia adalah kaedah pemisahan masa. Adakah kita perlu gerak balas yang cepat ni pada sepanjang masa ataupun kita cuma perlukan gerak balas ni bila nak berlanggar dengan dinding je? Sebenarnya kita cuma perlukan gerak balas ni untuk mengelakkan pelanggaran ni pada waktu-waktu yang tertentu. Juga kaedah pemisahan masa. Dia maksudnya bukan kita perlukan pada masa yang sama semua. Kita perlukan dia pada masa tertentu sahaja. Jadi dia adalah kaedah pemisahan masa. Kalau kita ingat balik masa penyelesaian masalah inventif, okey, kalau ni boleh tengok muka surat 24. Kita ada dua kaedah penyelesaian. Kita ada dua kaedah pemisahan. Kaedah pemisahan masa dan kaedah pemisahan ruang. Kaedah pemisahan masa ada 7 prinsip inventif. Kaedah pemisahan ruang juga ada 7 prinsip inventif. Ini ada dalam buku nota tingkatan 2 ya. Okey, daripada 7 prinsip inventif ni dekat dalam kaedah pemisahan masa, kita pilih prinsip inventif tindakan awal. Apa dia tindakan awal ni? Kita lakukan tindakan untuk mengawal risiko. Maksudnya kita buat tindakan awal sebelum kereta tu langgar dinding. Itu maksud dia. Jadi macam mana kita nak ubah suai kereta kawalan jauh tu?
Kita tambah pertama, kita tambah fungsi tindakan awal di mana kita kesan tahap pencahayaan kat sesuatu kawasan tu. Macam mana nak kesan tahap pencahayaan? Kita guna perintang peka cahaya. Lepas tu, perintang peka cahaya ni akan beri isyarat pada mikro pengawal dan mikro pengawal ni akan hidupkan lampu LED. Lampu lah. Jadi lampu kita tu akan menyala. Lampu tu akan menyala. Okay. Yang kedua, kita nak tambah fungsi apa? Kita tambahkan fungsi mengesan jarak selamat. Macam mana kita nak kesan jarak selamat ni? Nak guna komponen apa? Kita guna penderia inframerah. Penderia inframerah ni kita letak pada kereta. Jadi dia akan bagi isyarat bila dia nampak dinding. Bila dia kesan dinding, dia akan bagi isyarat pada mikro pengawal. Jadi mikro pengawal ni akan bagi isyarat kepada pembas macam siren. Siren akan berbunyi. Jadi awak yang pegang remote ni boleh stopkan kereta sebab awak tahu dalam jarak 2 meter contohnya ada dinding. Jadi kita terus boleh stopkan sebab kita dengar siren pada kereta tadi. Jadi kita tengok cara mudah dia. Kita tengok macam mana gambar raja blok untuk kereta kawalan jauh ni. Okey, kita ada panel kawalan tanpa wayar iaitu remote. Kita juga ada penderia inframerah dan kita juga ada perintang peka cahaya ataupun LDR. Panel kawalan tanpa wayar ni yang akan bagi arahan pada mikro pengawal dan mikro pengawal akan gerakkan pemacu motor dan motor AT dan kereta awak boleh bergerak lah, maksudnya ada berputar. Penderia inframerah akan kesan dinding dalam jarak tertentu. Contoh kita kata 2 meter. Dalam jarak 2 meter, penderia inframerah kesan ada dinding. Dia hantar arahan pada mikro pengawal. Mikro pengawal akan bagi tahu pembas. Pembas akan bunyi, jadi awak stopkan kereta awak. Sebab awak dah tahu dalam jarak 2 meter tu ada dinding. Contoh ya. Perintah peka cahaya LDR, dia akan kesan pencahayaan. Maksudnya dia masuk kawasan tu, dia kesan kawasan tu gelap. Dia akan bagi arahan kepada mikro pengawal. Jadi mikro pengawal akan hidupkan lampu LED. Jadi kereta pun ada lampu. Jadi awak boleh nampak. Okey, macam tu cara dia sebelum kita buat lakaran. Lakaran penambahbaikan pada kereta kawalan jauh kita tu. Sampai situ sahaja untuk hari ini. Nanti next class kita akan belajar macam mana nak buat lakaran berpandukan kepada gambar raja blok yang kita dah buat tadi. Okey, jadi sampai sini saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.